Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita rangkumkan berita-berita besar yang kita saksikan sepanjang minggu ini dan kita memberikan sedikit pratonton atau preview berkenaan apa yang akan mendominasi tajuk berita sepanjang minggu depan. Tapi kita mahu mulakan episod kali ini dengan berbincang berkenaan dengan perkembangan hari ini, iaitu lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Kuching, Sarawak. Lawatan pertama beliau selaku Perdana Menteri, dan saya mahu terus sahaja bersama dengan Fadilah Sulaiman, Wakil Sarawani di Sarawak yang kini berada di Kuching. Fadilah, apa yang boleh dirangkumkan dan apa yang menarik daripada lawatan PM ke Sarawak hari ini? Baik, terima kasih Luqman. Jadi untuk lawatan kerja Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke negeri Sarawak hari ini julung kalinya sebagai Perdana Menteri, fokus lawatan beliau adalah untuk melihat sendiri pembangunan di negeri ini dan mengambil tahu sebarang isu atau permasalahan dalam melaksanakan projek-projek pembangunan tersebut yang memerlukan bantuan dari kerajaan pusat. Dan untuk makluman Luqman, lawatan sehari beliau ke sini telah pun bermula sekitar jam 11 pagi tadi, di mana beliau telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuching bersama-sama dengan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim yang disambut oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Joharitun Openg bersama dengan pemimpin negeri yang lain. Dan sejurus itu beliau terus ke Hotel Hilton Kuching untuk mendengar taklimat daripada unit perancang ekonomi EPU selama 1 jam berkenaan dengan pembangunan negeri Sarawak ini. Dan sudah pasti antara topik yang disentuh adalah bajet negeri Sarawak untuk 2022 serta perancangan pembangunannya sehinggalah tahun 2030 nanti. Dan selepas itu Luqman, sebentar tadi pada jam 2 petang pula beliau telah turun melawat tapak projek Hospital Petrajaya. Untuk pengetahuan, Hospital Petrajaya ini merupakan salah satu projek sakit di Sarawak ini, di mana ia sepatutnya siap 3 tahun lalu, iaitu pada tahun 2018, namun menghadapi masalah dengan kontraktor yang tidak dapat mencapai standard ataupun tahap kemajuan projek ketika melaksanakannya yang bermula sejak tahun 2013 lagi Luqman. Jadi inilah antara projek yang perlu diberi perhatian kerajaan pusat, di mana impak daripada kelewatan projek ini juga menyebabkan kos pembangunannya meningkat selepas 3 tahun lewat siap dari perancangan asal. Namun perkembangan ketiga ini, kontraktor penyelamat telah pun dilantik untuk melakukan kerja-kerja penamat dan ianya dijangka mula beroperasi pada tahun 2024 nanti dengan kapasiti 300 katil, dan ini semestinya akan membantu meringankan bebanan tanggungan pesakit di Hospital Umum Sarawak kelak. Dan itu adalah setakat petang tadi Luqman. Aktiviti kemuncak pula adalah pada malam ini, di mana Perdana Menteri kita akan menghadiri Majlis Pelancaran Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada jam 8.30 malam ini, dan semestinya saya akan membawa laporan lanjut mengenai Majlis Pelancaran Keluarga Malaysia ini dalam Awani 7.45 nanti. Luqman. Ya Fadilah, sudah tentu projek sakit ini adalah antara isu besar, fokus besar Perdana Menteri sempena lawatan beliau ke sana. Apa komitmen yang diberikan oleh kerajaan dalam lawatan kali ini, sekurang-kurangnya setakat ini, berkenaan dengan penamatan projek sakit ini untuk mengelakkan ia berlaku lagi di Sarawak bergerak ke hadapan? Jadi setakat ini kita sebenarnya projek ini bukanlah kali pertama dilawat oleh Menteri Persekutuan. Sebelum ini pun Menteri Kesihatan kita YB Khairi Jamaluddin aja juga datang untuk melawat, dan tindakan telah pun diambil di mana kontraktor yang bermasalah itu sudah pun ditamatkan kontrak, dan mereka telah melantik kontraktor penyelamat yang baharu, dan mereka mengambil kontraktor yang memang dipercayai untuk akhirnya menyiapkan projek Hospital Petrajaya ini yang amat diperlukan oleh rakyat Sarawak, khususnya di kawasan Kuching ini. Luqman. Ya, dan antara yang disentuh oleh Perdana Menteri sebentar tadi juga adalah berkenaan dengan matlamat dan komitmen kerajaan persekutuan untuk membantu menjadikan Sarawak negeri maju. Apa yang boleh dikongsikan berkenaan dengan itu, Fadilah? Berkenaan dengan negeri maju. Betul, jadi itu antara fokus, dan semestinya beliau ada membincangkan bersama dengan unit perancang ekonomi, di mana beliau diberi makluman mengenai perancangan kerajaan negeri dalam tempoh sekarang sehingga tahun 2030 nanti, di mana kerajaan negeri memang giat menjalankan projek-projek pembangunan yang menjangkakan untuk menjadikan negeri Sarawak sebagai salah satu negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030 nanti. Dan seperti yang kita tahu, sebelum-sebelum ini kerajaan negeri memang
amat menggalakkan ataupun giat melaksanakan projek-projek pembangunan jalan raya dan juga mengambil alih projek sakit seperti projek jambatan yang telah di-cancelkan ataupun yang telah digugurkan oleh Kerajaan Persekutuan sebelum ini. Jadi itu adalah komitmen kerajaan negeri dan semestinya perkara ini sentiasa dibincangkan dengan kerajaan pusat untuk memastikan pembangunan dapat diberikan kepada rakyat, untuk memastikan rakyat tidak menjadi mangsa akibat perbalahan politik atau sebagainya, memastikan rakyat yang layak ini dapat merasai kenikmatan pembangunan di negeri Sarawak ini. Luqman. Okey, itu adalah fokus hari ini. Tapi fokus minggu depannya adalah sudah tentu kita jangkakan drama politik akan berterusan. Susulan pengesahan akan diadakan PRN di Melaka dan kini spekulasi juga bertiup kencang bahawa mungkin PRN Sarawak juga akan diadakan selaras dengan lawatan Perdana Menteri ke negeri itu. Apa yang boleh dikongsikan setakat ini, Fadilah, berkenaan dengan dakwaan atau spekulasi bahawa Sarawak juga mungkin akan mengadakan PRN tidak lama lagi seperti Melaka? Betul, Mak. Jadi sebenarnya ketibaan Perdana Menteri ke sini juga merupakan salah satu indikator bahawa pembubaran Dewan Undangan Negeri Sarawak ini semakin hampir. Namun Datuk Seri Ismail Sabri semasa sidang media tadi menjelaskan dan menegaskan segala keputusan untuk mengangkat darurat atau pembubarannya adalah tertakluk kepada keputusan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Katanya janganlah kita mendahului bidang kuasa agong ini dan kita tunggu saja. Tetapi apa yang boleh saya kongsikan, Luqman, pengamal media di Sarawak ketika ini sememangnya dalam keadaan standby mode sepanjang tempoh 72 jam ini bagi sebarang pengumuman berkaitan dengan darurat Sarawak dan secara langsung pilihan raya negerinya yang ke-12. Ini kerana, Luqman, ini boleh berlaku bila-bila masa saja. Biarpun tempoh darurat di Sarawak ini sebenarnya sehingga 2 Februari tahun depan, namun mengikut Perlembagaan Persekutuan ada dua perkara yang membolehkan PRN Sarawak ini dilaksanakan sebelum tarikh tersebut. Yang pertamanya, tempoh darurat ini boleh disingkatkan oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri dan jika darurat diangkat, ini bermakna serta-merta DUN Sarawak yang telah tamat tempoh pada 6 Jun lalu akan terbubar secara automatik. Dan yang keduanya pula, PRN boleh diadakan jika mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong setelah berbincang dan dipersetujui oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri di sini bermaksud Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Taib Mahmud dan juga Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari. Dan, Luqman, semalam juga Datuk Patinggi Abang Jo ada menjelaskan situasi kedudukan kerajaan negeri menggunakan analogi permainan bola sepak di mana kerajaan GPS ketika ini adalah dalam tempoh injury time ataupun masa kecederaan kerana tempoh tampuk pemerintahan kerajaan GPS sebenarnya sudah tamat 6 Jun lalu, Luqman. Jadi katanya kepentingan melaksanakan PRN ini adalah untuk mendapatkan mandat baharu daripada rakyat Sarawak untuk menentukan sendiri kerajaan yang akan memerintah untuk tempoh 5 tahun akan datang, Luqman. Ya, pemahaman saya daripada istilah injury time itu masa kecederaan adalah tidak lama lagi. Tapi kita faham proses secara rasminya yang perlu berlaku, iaitu ia berada di bawah hak dan kuasa Seri Paduka Baginda Tuan Agong kerana Sarawak masih lagi diletakkan di bawah darurat. Tapi, Fadilah, adakah kita tahu sama ada terdapat perbincangan dan pengaturan strategi secara tidak rasmi di belakang tabir untuk menyediakan semua pihak untuk PRN diadakan kerana sudah masuk dalam injury time sekarang ini? Baik, jadi dari segi kerja-kerja di belakang tabir itu kita juga cuba mendapatkan maklumat daripada Ketua Menteri, daripada Perdana Menteri sendiri tadi, namun setakat ini belum ada apa-apa yang konkret lagi maklumat yang kita terima. Dan sebentar tadi pada sidang media selepas melawat tapak projek Hospital Petrajaya tadi, saya telah pun bertanya kepada Perdana Menteri jika SPR ada mengemukakan perkongsian ataupun cadangan untuk PRN Sarawak, namun beliau tidak menjawab secara langsung soalan itu dan masih menegaskan bahawa segala keputusan mengenai pembubaran DUN Sarawak ini dan secara langsung pilihan raya negerinya adalah di bawah keputusan Yang di-Pertuan Agong dahulu. Jadi waktu ini kita hanya tunggu dahulu, tetapi kita memang dalam standby mode dan ini boleh dijangka berlaku bila-bila masa sahaja. Fadilah, adakah penduduk Sarawak
sedia untuk pilihan raya negeri diadakan di Melaka sekalipun negeri yang jauh lebih kecil. Penduduk masih lagi berbelah bahagi. Ada yang menyokong PRN diadakan, ada yang masih lagi khawatir kerana kita masih lagi berada di dalam fasa pandemik atau endemik. Sarawak saya faham vaksinasinya cukup cemerlang sejak beberapa bulan lepas, antara yang terbaik di Malaysia. Tapi berdasarkan kutipan suara ataupun cakap-cakap on the ground di Sarawak di sana yang Fadilah lakukan setiap hari, apa persepsi penduduk Sarawak terhadap PRN? Adakah mereka bersedia untuk mengundi semula? Betul, soalan yang menarik sekali Luqman. Jadi seperti yang kita sedia maklum, PRN untuk Sarawak ini situasinya PRN harus dilakukan kerana DUN Sarawak telah tamat tempoh dan bukannya atas masalah politik ataupun sebagainya. Dan seperti kita tahu, suara daripada pihak pembangkang, daripada Parti Sarawak Bersatu, daripada DAP juga di Kuching ini, mereka sebenarnya meminta kerajaan GPS untuk menangguhkan PRN ataupun untuk tidak melakukan PRN lebih awal daripada tamat tempoh darurat pada 2 Februari 2022 nanti. Ini kerana kalau melihat kes positif COVID-19 di Sarawak ketika ini masih lagi di dalam angka 3 angka, dan walaupun kita sekarang vaksinasinya agak tinggi dan kita sudah pun memulakan dos penggalak, tetapi itu antara kekhawatiran yang disuarakan oleh pihak pembangkang, dan sepertinya kalau rakyat biasa sendiri responnya adalah bercampur-campur Luqman. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju kerana mereka faham tanpa pemerintahan mandat itu haruslah diberikan semula kepada rakyat untuk mereka menentukan kerajaan baharu, kerana ini penting bagi kita memilih kerajaan yang kita yakin untuk melakukan pembangunan negeri Sarawak dalam tempoh 5 tahun akan datang. Namun ada juga setengah pihak yang merasakan fokus ketika ini adalah COVID-19 dan sehingga kita rasa betul-betul selamat ataupun yakin kita tidak akan kehilangan banyak lagi nyawa oleh COVID-19 ini, sehingga itulah mereka rasa PRN ini patut ditangguhkan. Namun kerajaan GPS mereka merasakan bahawa ini memang mereka sudah dalam injury time lah. Mereka sudah terlalu lama masa yang diambil daripada mandat yang diberikan oleh rakyat 5 tahun lalu. Baik, dan juga melihat kepada trend peningkatan semula kes sejak beberapa hari lepas, mungkin ia mewujudkan sedikit kekhawatiran, tapi kita faham sentimen orang ramai. Terima kasih Fadilah Sulaiman, Wakil Astro Awani Sarawak. Dan drama politik dijangka berterusan kira-kira sebulan menjelang PRN Melaka. Kita akan bincangkan selepas ini. Adakah minggu depan kita akan bakal menyaksikan lebih banyak lagi percaturan politik? Itu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama Fokus minggu depan, dan minggu depan kira-kira sebulan atau kurang sebulan lagi berbaki menuju ke PRN Melaka yang hari pengundiannya akan diadakan pada 20 November ini. Kita jangkakan lebih banyak drama dan juga percaturan politik yang mungkin kita akan saksikan bukan sahaja minggu depan, tapi dalam 2-3 minggu akan datang. Apa yang kita boleh jangka? Saya mahu berbincang bersama dengan penganalisis politik UiTM Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum Mujibu. Waalaikumsalam, Man. Mujibu, kita masih lagi tak tahu terlampau banyak berkenaan dengan percaturan setiap parti dan kelompok dan kumpulan menuju ke PRN Melaka, dan dijangka minggu depan kita akan dapat lebih banyak pencerahan. Malah kita mendapat maklumat juga bahawa Barisan Nasional Melaka akan mengadakan sidang media selepas ini. Dari segi strateginya dan percaturan kerjasama dan sebagainya, apa yang kita jangkakan Mujibu? Ya, baik. Saya rasa pada ketika ini mungkin sudah jelas bahawa UMNO tidak akan melakukan sebarang kerjasama strategik baik dengan Perikatan Nasional maupun dengan PAS melalui Muafakat Nasional. Tetapi kita juga tidak dapat menolak barangkali ini adalah satu strategi selepas apa yang dikatakan oleh Timbalan Presiden UMNO yang mengatakan ini lebih baik buat UMNO disebabkan apa yang berlaku ketika PRN Sabah nampaknya mengecilkan pengaruh dan juga kekuatan UMNO dengan bekerjasama menerusi Perikatan Nasional di sana. Walaupun kita kata di Sabah ini kerjasama itu tidaklah bersifat rasmi dan hanya strategik bagi membolehkan kerajaan negeri dibentuk. Jadi barangkali dalam konteks di Melaka itulah menjadi tanda kepada UMNO bahawa BN harus bergerak secara solo pada kali ini. Tetapi seperti mana yang kita baca ya, barangkali dengan keadaan yang diumumkan oleh UMNO akan membawa kita kepada
pertandingan beberapa penjuru, terutamanya yang seperti mana yang dijangkakan mungkin akan ada 3 penjuru atau juga mungkin 4 penjuru, bergantung kepada keputusan PAS dan juga Perikatan Nasional apakah mahu bergerak secara solo ataupun bergerak di atas tiket Perikatan Nasional. Jadi kalau itu berlaku, ada beberapa senario yang barangkali kita boleh saksikan, sama ada status quo PRU 14 yang memihak kepada PH itu berlaku, ataupun kita mungkin menyaksikan BN boleh membuktikan bahawa mereka mampu untuk bergerak solo, sekaligus memberikan mereka keyakinan untuk bergerak dengan lebih besar di peringkat persekutuan ketika PRU 15 kelab. Ya, jika kita saksikan pertembungan 3 maupun 4 penjuru, ramai yang menjangka ia secara automatik akan menguntungkan Pakatan Harapan kerana akan ada pemisahan undi, split votes antara penyokong Barisan Nasional, UMNO dan juga PN PAS, dan dia dijangka akan memanfaatkan Pakatan Harapan, iaitu pihak lawan. Adakah Mujibu menjangkakan ia akan jadi semudah itu? Ia akan terus memanfaatkan PH jika ini kekal sebegitu? Ya, saya rasa tesis kepada itu barangkali mungkin ada benarnya, tetapi kita kalau nak mengambil senario yang berlaku di PRU 13 dan dibawa PRU 14 dan dibawa ke PRN negeri pada tahun 2021 ini mungkin sangat berbeza. Kita nampak bagaimana escalation of sentiment Melayu Islam itu telah memenangkan UMNO dan juga menenggelamkan Pakatan Harapan. Begitu juga dengan krisis dan juga defisit kepimpinan yang berlaku pada UMNO ketika ini juga barangkali adalah sesuatu yang sukar untuk dipikul. Sebagai contoh, kita barangkali boleh mengemukakan teori ini bahawa siapa sebenarnya yang barangkali akan diangkat sebagai Ketua Menteri Melaka kalau UMNO menang. Kerana pilihan yang ada itu barangkali belum cukup meyakinkan warga Melaka bahawa UMNO pilihan yang tepat. Kalau dibanding pula dengan Pakatan Harapan yang barangkali saya rasa solid akan berada di belakang bekas Ketua Menteri sebelumnya Adli Zahari sebagai calon Ketua Menteri mereka. Tetapi itulah, dalam pilihan raya ini kita tidak boleh mengatakan beginilah dan inilah hasilnya kelak, kerana analisis secara armchair ini barangkali hanya di atas kertas saja, kerana kita masih lagi belum bergerak ke lapangan, kerana di lapangan itu yang barangkali akan boleh memberikan kita sedikit sebanyak gambaran tentang apa hasil yang bakal diterjemahkan oleh PRN negeri kali ini, Luqman. Jadi tapi walau bagaimanapun, kalau kita kata 3 penjuru dan undi Melayu itulah yang paling kritikal sekali. Kita lihat rekod bagaimana BN hilang 8 kerusi, terutamanya di Dun Rembia, Durian Tunggal, di Teluk Mas, di Paya Rumput, dan juga kehilangan kerusi-kerusi strategik bagi rakan bukan Melayu BN, terutamanya MCA di Kelebang, Beban, Macap dan juga MIC di Gadik. Jadi kerusi ini secara umumnya kalau boleh dimenangi oleh BN, barangkali boleh membuahkan hasil pada BN. Sebab kalau kita kira kerusi BN sebelum pembubaran dicampur dengan 2 yang menarik sokongan itu hanya 14, maka secara strategik tinggal 1 kerusi saja untuk BN menguasai kembali negeri Melaka. Jadi kalau 8 kerusi yang saya sebut tadi, 4 kerusi UMNO yang hilang itu, 3 kerusi MCA dan 1 kerusi MCA mungkin boleh diperolehi dengan syarat mengekalkan 14 kerusi termasuk 2 yang telah menukar sokongan itu, barangkali BN ada harapan untuk menang PRN Melaka. Jika pertaruhan mereka gagal ataupun berjaya, yang saya maksudkan adalah UMNO dan BN bergerak bersendirian dalam PRN Melaka, dan jika mereka menang atau tidak, adakah itu akan menjadi panduan kepada strategi mereka untuk PRU 15? Sebagai contoh, jika mereka bergerak solo dan mereka tidak berjaya menang, adakah mereka, Mujibu menjangkakan mereka akan menilai semula strategi untuk bergerak solo dalam pilihan raya umum ke-15? Dalam hal ini barangkali mungkin ada penjajaran dan juga kerjasama politik, tetapi saya tidak nampak UMNO barangkali akan menghulurkan pelawaan ini kepada Bersatu dan juga barangkali PAS, kerana kita faham Realm of Malay itu adalah satu contestation yang barangkali sengit kepada UMNO
Bersatu dan juga PAS. Kita barangkali mungkin bercakap dalam konteks Melaka, tapi kita juga harus membawa konsep yang sama ini dalam negeri-negeri Melayu yang tinggi pengundi Melayu seperti Kelantan, Terengganu, Kedah. Kerana kita difahamkan di sini pun barangkali kerjasama itu tidak akan berlaku. Kita barangkali akan menyaksikan pertembungan di antara UMNO dan juga PAS di negeri-negeri terutamanya Kelantan dan Terengganu secara terus. Jadi kita tidak nampak kerjasama itu mungkin berlaku. Cuma seperti mana yang kita faham dalam dinamika politik, kerjasama ini boleh berlaku dalam segenap peringkat. Mungkin tidak berlaku sebelum pilihan raya ataupun ketika pilihan raya, tapi boleh berlaku selepas pilihan raya bagi membolehkan kerajaan itu dibentuk. Ini sudah disaksikan sebagaimana selepas peralihan langkah Sheraton yang membawa kepada domino fall di negeri-negeri Pakatan Harapan di Johor, di Melaka, di Kedah. Jadi kita boleh tengok itu boleh dilakukan dan kerjasama itu bagi membentuk kerajaan negeri memang telah dilakukan. Tetapi sejauh mana kerjasama itu barangkali bertahan yang barangkali boleh disaksikan, kerana jelas kalau keterpecahan kerusi ini membentuk kerajaan negeri dan ada isu-isu yang membawa kepada krisis kepimpinan seperti mana yang berlaku di Melaka, isu pasir ke, barangkali besok isu bukit ke, isu balak ke, isu tanah ke, ada YB tak puati dan tarik sokongan, maka kita akan balik kepada square one dan akan memulakan semula. Dan sudah tentu ini tidak dilihat baik daripada persepsi rakyat dan juga persepsi orang luar yang melihat kepada kestabilan politik ini masih lagi tidak berlaku selepas perubahan rejim 2018 dan inilah yang barangkali tidak dikehendaki dan tidak mahu dilihat oleh semua pihak. Dan kini bertiup oleh spekulasi bahawa PRN juga akan diadakan di Sarawak. Sukar untuk sesiapa sahaja menjangka dengan kepastian sama ada ini akan berlaku ataupun tidak pada ketika ini. Tapi pendapat Mujibu? Saya rasa dalam kes Sarawak ini jelas dia tidak sama dengan apa yang berlaku di Melaka, kerana seperti mana yang kita faham mandat di Sarawak itu sudah berakhir. Maka dalam konteks demokrasi dan juga lunas perlembagaan sudah tentu pilihan raya perlu diadakan. Tetapi dalam konteks darurat maka ia terhalang daripada dilakukan. Tetapi walau bagaimanapun dalam keadaan sekarang yang dilihat semakin baik dengan Sarawak merupakan antara negeri yang sudah beranjak ke fasa yang lebih baik dan juga memiliki kadar vaksinasi yang antara tertinggi di Malaysia, maka saya rasa tidak ada halangan untuk melakukan pilihan raya itu dengan syarat SPR dan juga MKN, terutamanya SPR ya, setelah apa yang saya perhatikan di Sabah, menguatkuasakan SOP yang lebih ketat, memastikan perkara-perkara yang dilihat tidak betul berlaku di PRN Sabah, terutamanya kempen besar-besaran, kemasukan jentera besar-besaran, tidak adanya pematuhan SOP, tidak ada penguatkuasaan. Proses pengundian itu sanitasinya saya rasa masih lagi kurang mantap, hanya memberikan hand sanitizer, tidak dilakukan seperti di Korea, di Singapura ada satu ruang kontaminasi ketika pengundi masuk di konten, keluar juga di konten, dan dipastikan tidak ada perhimpunan di luar dan dipastikan mereka ini datang dan terus pulang tanpa menunggu dan pergi ke mana-mana. Jadi itu yang barangkali boleh diperhatikan. Sebab itu saya rasa barangkali kebarangkalian untuk pilihan raya Sarawak ini hanya bergantung kepada sama ada keputusan kerajaan untuk meneruskan atau melanjutkan darurat. Kerana jelas Sarawak sudah tidak boleh menunggu, kerana itu adalah yang sepatutnya, yang wajib dilakukan disebabkan mandat sudah berakhir. Dan juga keputusan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Terima kasih penganalisis politik UiTM Mujibu Abdul Muiz. Terima kasih kepada anda kerana menonton Fokus Minggu Hadapan. Seperti biasa, jika rancak drama politik seperti yang kita jangka minggu depan, Asra Awani akan sentiasa berada di sana untuk membawakan kepada anda yang terbaru di saluran 501 dan juga astroawani.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.